Kewujudan lebih 100 kolam ternakan udang di pinggir Sungai Kurau menimbulkan tanda tanya dalam kalangan nelayan sungai yang bimbang yang mungkin menjejaskan pendapatan mereka. Wakil nelayan Muhammad Razi Said 53 tahun berkata, kolam udang itu terletak bukan dalam zon aquakultur dan jumlahnya semakin banyak berbanding hanya 2 atau 3 buah kolam saja sebelum ini. Katanya pembinaan kolam udang itu sudah disuarakan oleh nelayan pada sesi dialog sejak beberapa tahun lalu yang mahu tahu mengapa kolam berkenaan dibina di kawasan bukan zon aquakultur. Yang pertama hari itu ada 3 kolamnya. Okey. Lah ni Tahun bila tu? tahun tak silap saya 2000 berapa tahun dialog yang pertama yang daripada ni. Lepas tu yang bila kita dah ni kita ingat dah settle lah. Lagi naik beratus kolam pula. Dulu dalam dia membuat dalam 40 hektar macam tu, macam tu lah. Lah ni 200 lebih lah. 200 hektar lebih. 200 hektar lebih lah. Tapi dipahamkan yang tu berlesen ataupun sebaliknya? Yang kita tak tahu lah pasal kita tepi sungai, dia tak ada papan tanda. Yang menerangkan dia ada lesen, tak ada. Satu-satu projek dia mesti ada papan tanda kan. Betul. Ni tak ada. Kita nak tanya jarak di antara dia buat kolam udang tu dengan jarak GPS sungai kan. Sepatutnya yang kita tahu kalau 40 meter buka sungai, 40 meter rizab dia. Ni sedangkan 2 meter daripada sungai. Itu jadi kita keliru. Macam mana benda ni boleh lulus sedangkan dia bukan di dalam zon zia, zon aquaculture. Kan? Kalau zon aquaculture yang diluluskan oleh kerajaan, kita sebagai rakyat kita akan taatlah. Pasal dia zon zia. Ini bukan zon zia. Sedangkan dia untuk kawasan kebun. Tu yang kita minta lah. Kaji balik lah. Tapi bila ada kolam udang, dia sudah menjadi pencemaran. Air pada sisa. Sisa kolam akan buang di situ. Mula dia ikut peraturan lah. Dia kata dia ikut peraturan kan. Lepas tu dia takkan ikut. Tapi yang dia tanda tanya, GPS macam mana tanah ni? Yang kita maklum, 40 kaki, buka sungai, 40 kaki rizak dia. Yang ni bukan dalam 40 kaki, dalam 10 kaki dah ada kolam udang. Tak sampai 2 meter ya dari jarak sungai. Muhammad Razi berkata nelayan akan terus membangkitkan isu pembinaan kolam udang itu selagi tiada penjelasan mengenainya oleh pihak kerajaan. Sementara itu, Ahli Parlimen Parit Buntar Muhammad Misbahul Munir Masduki meminta kerajaan memberi penjelasan mengenai pembinaan kolam tersebut. Jelasnya kerajaan perlu menghentikan terus operasi kolam udang yang tidak berlesen. Benda ni bukan berlaku di sini saja, tempat lain pun ada, tempat saya berkata pun ada, adanya kolam udang haram. Ya. Jadi nak tak nak, kalau memang tak boleh sungguh untuk dicegah, bagi lesen je lah. Bagi lesen dan dia akan bayar premium. Soalnya bila tak bagi lesen, beroperasi, dia untung besar, kerajaan tak dapat. Jadi sebenarnya dilembagakan, maknanya dibagi peraturan, dibagi lesen, dibagi kebenaran dan bagi peluang pekerjaan kepada anak muda kat sini. Jangan ambil pekerja luar. Ini ambil pekerja Nepal, Bangla, Indonesia. Tapi kalau boleh disekat, halang lah. Sebab kuasa di tangan pihak kerajaan. Yang ada lesen teruskanlah, yang tak ada lesen dia beroperasi untung ribu-ribu, kerajaan tak dapat hasil. Jadi kalau memang tak boleh sebab dia melibatkan ialah pihak pengusaha haram ni mungkin berjuta habis. Tapi nak tak nak macam isu ceroboh tanah hutan untuk tanam sangking lah. Jadi akhirnya kerajaan mengalah bagi lesen. Pasal kau bayar premium. Jadi kerajaan dapat hasil. Yang ini pun boleh gunakan pendekatan yang sama. Sama ada bagi lesen pada pengusaha yang haram, tapi denda lah. Denda dengan kadar yang munasabah. Sebab dia teroka tanah secara haram. Tapi sebaiknya maknanya batalkan terus, ambil tindakan, kemudian hanya yang beroperasi yang dilesen yang sudah digunakan. Yang haram tetap